إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه الكرام، وإلى جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض إلى مغاربها. شائل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Yang hormati Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sehingga hari ini Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita kehidupan yang sementara ini. Kita doa mudah-mudahan kehidupan kita ini akan dapat kita menggunakan bagi kita melakukan sebanyak-banyaknya amalan-amalan saleh. Kerana amalan-amalan saleh itulah yang akan menjadi peneman kita, yang akan memberatkan lagi timbangan amalan kita ketika mana kita di akhirat nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita daripada kitab bab Zikrul Mauta. Bab kita akan bincangkan dalam kitab At-Tazkiratul Mauta wa Ahwalul Akhirah, iaitu kitab yang menceritakan kepada kita berkaitan tentang peringatan tentang kematian, peringatan tentang kematian dan keadaan di hari akhirat. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, sebelum daripada ini kita telah menceritakan bagaimana Nabi SAW sebutkan kepada kita, aksiru dzikra hada min ladzat, perbanyakkanlah oleh kamu untuk mengingati kematian, yang mana mati itu akan menghancurkan segala kelazatan. Tuan-tuan, bila kita ingatkan kepada mati, maka akan hilanglah segala kelazatan dunia ini. Dunia ini hidup dia sementara saja, tuan-tuan, dan dunia ini penuh dengan kelazatan. Innamal hayatud dunya mata'un wal akhiratu khairul liman ittaqa. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kelazatan semata-mata, keseronokan semata-mata, dan kehidupan akhirat itulah yang lebih utama. Maka apabila kita banyak mengingati mati, sebab Nabi SAW keluarkan hadis ini, seperti mana yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari Nabi SAW melihat ramai orang yang sedang bergerak ketawa, yang seronok, sehingga Nabi kata, kalaulah kamu banyak mengingati mati, nescaya aku tidak akan melihat apa yang sedang aku lihat. Sebab waktu itu ramai orang yang berseronok. Kalau kamu ingat mati, kamu tak ada masa untuk berseronok.
Kalau kita diingat kepada mati, kita tak ada masa nak seronok, tuan-tuan. Sebab itu kubur setiap hari dia panggil kita. Kata kubur, ya Ibnu Adam, annaka tadhaku ala zahri fasawfa tabki fi batni. Wahai anak Adam, kamu bergelak ketawa di atas badan aku. Kamu bergelak ketawa di atas badan aku. Fasawfa tabki fi batni. Suatu hari besok kamu akan menangis di dalam perut aku. Ya, kita duduk atas dunia ini sibuk dengan bergelak ketawa, seronok hidup atas dunia, tuan-tuan. Tapi sedangkan kubur memerhatikan kita. Kubur perhatikan kita. Kata Abu Laith As-Samarqandi, kubur perhatikan kita setiap hari 5 kali. Dan kubur panggil, anak Adam, kamu gelak-gelak di atas badan aku. Besok kamu akan menangis dalam perut aku. Ya. Sebab itu Allah telah perintahkan kepada kita supaya kita kurangkan ketawa. Falyadhaku qalilan. Hendaklah kamu ketawa itu sedikit, kurangkan ketawa. Kita hari ini dalam kehidupan kita, tuan-tuan, kita lebih banyak gelak ketawa, lebih banyak seronok daripada kita menangis. Sedangkan Allah perintahkan kepada kita falyabku katsiran. Maka hendaklah kamu menangis itu diperbanyakkan. Banyakkan nangis, tuan-tuan. Ya. Tetapi hari ini kita cerita tentang bab mati pun kita tak rasa takut. Kita cerita tentang kubur pun kita tidak rasa takut. Kita tidak mampu menitiskan air mata bila kita cerita tentang kubur. Kita cerita tentang bab mati, kita tak menangis pun, kita tak rasa takut pun, kita tak ada ingin nak rasa bertaubat pun, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab hari ini kita dihidangkan dengan kisah-kisah yang menyeronokkan kita. Ya, cerita bab mati pun kita boleh, masih lagi boleh buat lawak jenaka. Cerita bab mati tapi kita buat lawak jenaka. Tuan-tuan, kita sibuk dengan ketawa. Fasaufa tabki fi batni. Kamu besok akan menangis dalam perut aku. Cerita tentang kubur pun kita boleh gelak ketawa. Cerita tentang mati pun kita boleh gelak ketawa. Bila masa kamu nak menangis? Bila masa kita nak menangis ni, tuan-tuan? Bangun tengah malam beristighfar kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menangis tak kita? Ketika mana kita astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah maafkan aku, ya Allah ampunkan aku, ya Allah, menitis tak air mata kita? Bila masa kita menitis air mata, tuan-tuan? Jangan besok kita sampai seperti mana yang diceritakan oleh Abu Laith As-Samarqandi dari kitab Tarikh Ghafilin, tuan-tuan. Dia ceritakan kepada kita bagaimana Jibril cerita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan seorang muslim, seorang yang beriman apabila dia masuk ke dalam neraka. Jibril cerita sebelum terjadi cerita kepada Rasulullah tentang neraka pertama itu siapa dia, neraka kedua siapa dia, sampai ke neraka ketujuh. Nabi tanya, ya Jibril, ikhbirni an sabi'. Wahai Jibril, kau ceritakanlah kepada aku tentang penduduk neraka yang ketujuh. Kata Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, la tas'al an sabi'. Wahai Muhammad, jangan kau tanya tentang neraka yang ketujuh itu. Kemudian Nabi kata, ya Jibril, ikhbirni an sabi'. Kau ceritakan kepada aku siapakah dia penduduk neraka yang ketujuh. Lalu kata Jibril, penduduk neraka yang ketujuh itu adalah orang-orang yang melakukan dosa besar daripada umat kamu yang tidak bertaubat. Nabi pensar dia dengar ada umatnya yang masuk neraka. Nabi pensar, tuan-tuan. Kita pendekkan cerita dia. Sehinggalah kemudian yang tuan-tuan, Nabi bertanya kepada Jibril bagaimanakah keadaan orang-orang Islam yang masuk ke dalam neraka. Bagaimana keadaan orang Islam yang masuk ke dalam neraka. Lalu kata Jibril, ketika mana nak dibawa seorang Muslim ini, nak dibawa masuk ke dalam neraka, dibawa oleh malaikat Malik, diserahkan kepada malaikat Zabaniyah. Ya, malaikat Zabaniyah akan campakkan dia ke dalam neraka. Tuan-tuan,
waktu seorang Muslim ini nak diserahkan kepada neraka Zabaniyah, nak dicampakkan ke dalam neraka, waktu tu seorang Muslim terminta kepada malaikat Malik, wahai malaikat, izinkan aku untuk menangis, izinkan aku untuk menangis. Maka menangislah seorang Muslim ini ketika mana sebelum masuk neraka, dia menangis sehingga kering air matanya, kemudian bertukar kepada air mata darah. Lalu berkata malaikat Malik, kalaulah tangisan ini dulu di dunia, alangkah beruntungnya kamu, alangkah baiknya kalau tangisan itu dulu di dunia. Sekarang kamu dah masuk dalam kubur, sekarang dah masuk neraka, baru nak menangis, dah tak ada guna lagi tangisan itu, tuan-tuan. Ya, tak ada lagi dah guna tangisan waktu dah nak masuk dalam neraka. Maka menangislah kita ketika mana kita masih lagi ada usia kita, masih lagi kita hidup, menangislah kita. Ya, sebab kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Mengingati kematian menjadikan seseorang sanksi terhadap kehidupan dunia yang fana ini, sehingga dia sentiasa mengingati kehidupan akhirat yang kekal abadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, orang yang ingat kepada mati, ya, mengingati mati, kita kena ingat mati. Sebab apa? Dia akan menjadikan kita ini tidak melihat kepada kehidupan dunia. Kita melihat hidup dunia ini fana semata-mata. Ya, kehidupan dunia ini menyusahkan kita. Ya, sebab kehidupan dunia tak kekal. Tuan-tuan, apa yang kita buat atas dunia ini semuanya mendatangkan kepenatan dan keletihan kepada kita. Walaupun kita mendapat nikmat, tetapi di sebalik nikmat itu ada keletihan bagi kita. Tuan-tuan nak makan sedap, tuan-tuan kena masak dahulu. Memasak itu kepenatan bagi kita. Kalau kita tak masak, kita nak beli makanan nak dapatkan duit, kita kena kerja itu kepenatan bagi kita. Walaupun kita nak dapatkan suatu nikmat makanan itu, tetapi didahului sebelum nikmat itu adalah kesusahan dan kesukaran. Itu hidup dunia. Dan nikmat yang kita dapat atas dunia ini, nikmat yang sifat dia sementara, yang sifat dia sekejap. Tuan-tuan makanlah apa pun yang tuan-tuan nak makan, tetapi tuan-tuan, rasa nikmat sedap itu hanya seketika. Masuk ke rokok kita, lepas daripada rokok dah tak rasa sedap lagi dah. Seketika. Masa nikmat itu tidak berkekalan lama. Sifat dia fana, binasa. Ya. Apa pun yang kita ada, harta yang kita ada, banyak mana harta kita, tuan-tuan, ya, banyak mana harta kita, harta itu besok akan binasa. Ya. Sama ada harta itu meninggalkan kita ataupun kita akan tinggalkan dia. Ya. Sama ada harta itu akan meninggalkan kita ataupun kita akan tinggalkan harta. Tuan-tuan, harta akan tinggalkan kita apabila ditimpa dengan bencana, ditimpa dengan musibah. Harta yang duduk kita, duduk kita, tiba-tiba dicuri orang, musibah. Harta tinggalkan kita. Kalau harta itu tidak meninggalkan kita, kita terpaksa berpisah dengan harta. Mati akan memisahkan kita daripada harta. Jadi tuan-tuan, harta itu tidak kekal bersama dengan kita. Maka bagaimanakah cara untuk kita mengekalkan harta tadi bersama dengan kita? Macam mana kita nak kekalkan harta ni bersama dengan kita? Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dia kata apa? Sesungguhnya sedekah ini adalah merupakan suatu ibadah yang ajaib. Nak kekalkan harta kita sedekahkan dia, kita wakafkan dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaibnya sedekah. Kita bagi hari ini sedekah, tuan-tuan. Hari ini kita bagi sedekah, besok tak bagi sedekah,
pahala sedekah hari ini masih lagi dapat untuk hari esok. Lusa tak sedekah, hari ini kita sedekah kita hari ini masih lagi kita dapati pahala untuk esok. Bahkan pahala sedekah kita hari ini akan mengalir sampai dah ke hari kiamat, berkekalan. Sebab kita sedekah dalam tabung, tuan-tuan, kita sedekah dalam tabung, dalam poket kita ada RM10. Kita sedekahkan dalam tabung masjid dan tabung surau RM2. Yang kekal bersama dengan kita RM2, tuan-tuan, RM2. Yang RM8 itu dia tak kekal bersama dengan kita. Yang tinggal bersama kita tu RM2 tu lah. Yang RM8 itu, tuan-tuan, barangkali kita serahkan kepada Cina, kita serahkan kepada kedai makan, barangkali RM8 itu, tuan-tuan, kita guna untuk jual dan sebagainya, habis. Tetapi RM2 yang kita masuk ke dalam tabung masjid, tabung surau, itulah yang kekal bersama dengan kita. Itu sebab, tuan-tuan, bagaimana ada orang soleh yang meninggal dunia, yang meninggal dunia, yang dia rasa menyesal. Kerana apa? Kerana dia tidak bersedekah, kerana dia kurang bersedekah. Bukan dia tak sedekah, kurang sedekah. Kalau dia tahu itulah kehebatan sedekah, pasti dia akan bersedekah lagi, pasti dia akan sedekah lagi, dia akan sedekah lagi. Jadi ini, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, maka orang yang ingat kepada mati, dia menjadikan kehidupan dunia ini tak ada apa-apa bagi dia, maka dia sentiasa mengingati kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dia ingat macam mana nak siapkan diri dia untuk kehidupan akhirat. Itu yang dia siap-sediakan di atas dunia ni, tuan-tuan. Seseorang tidak bebas daripada dua keadaan yang saling bertentangan, seperti sempit dan lapang, serta nikmat dan cubaan. Apabila seseorang sedang berada dalam keadaan sempit dan mendapat musibah, maka beban yang sedang menimpanya akan terasa lebih ringan apabila dia mengingati mati, kerana mati lebih berat daripada musibah yang menimpanya. Ketika seseorang mengingati mati semasa mendapat nikmat dan kelapangan, maka dia akan terhindar daripada tipu daya yang disebabkan oleh kesenangan yang diperolehinya. Jadi ini, tuan-tuan, faedah bagi orang yang ingatkan kepada mati. Orang yang ingatkan kepada mati. Thumma innal insana la yanfaqu an halati dhayqin wasa'a. Sebab kita ni manusia ni, tuan-tuan, kita tak sunyi daripada dua keadaan. Dalam keadaan sama ada di keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Sama ada kita berada dalam keadaan berada dalam nikmat ataupun kita berada dalam ujian. Jadi bagi orang yang ingat kepada mati, bagi orang yang ingat kepada mati, ba'ikana fi halil dhayqi wa mahna, apabila dia berada dalam keadaan kesempitan dan dia berada dalam keadaan ditimpa oleh musibah, maka orang ini jangan apa? Dia akan ingat kepada mati. Bila kita susah, tuan-tuan, kita sempit, kita sakit, kita jatuh miskin, kita ditimpa musibah, tuan-tuan, bila kita ingatkan kepada mati, kita ingat kepada mati, maka waktu itu kita merasai bahawa musibah yang menimpa kita ini, musibah yang menimpa kita ini terlalu ringan berbanding daripada kesakitan mati. Kita rasa musibah tak ada apa dah, tuan-tuan. Mati itu lebih sakit bagi orang yang ingat mati, bagi orang yang tahu apa itu mati. Tapi orang yang tak tahu apa itu mati, dia kata macam ni dia punya susah, lebih baik dia mati. Sebab dia tidak tahu macam mana kesakitan mati. Sedangkan Nabi SAW beritahu kepada kita, mati itu syiddatul mauta 'ala al-mu'min qadri 300 darbatan bis-sayf. Kesakitan mati bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman, kesakitan mati bagi seorang yang beriman seperti mana 300 kali tusukan dengan pedang. Kalau tikam dengan pedang, tuan-tuan, sakit. Ditarik, sakit. Cucuk lagi. 300
300 kali tusukkan dengan pedang. Begitulah kesakitan hati. Tuan-tuan, kita luka di jari pun kita rasa sakit. Luka kat jari rasa sakit, apatah lagi kena tetah dengan pedang, kena libas dengan pedang. 300 kali libasan dengan pedang. Itu kesakitan mati bagi seorang mukmin. Kalau nak dibandingkan sakit mati itu dengan sempitnya diri kita, dengan musibah yang sedang menimpa kita, tuan-tuan, sakit mati itu jauh lebih dahsyat. Maka orang yang ingat kepada mati, bila ditimpa ke atasnya tadi musibah, maka dia rasa apa, tuan-tuan? Dia rasa musibah yang menimpa itu adalah lebih ringan. Maka akan datang kepada dia redha. Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, Nabi kata apa, tuan-tuan? Nabi kata tidak ditimpa satu musibah ma'asaba musibah ta'ala, tidak ditimpa ke atas seorang mukmin itu satu musibah illa kaffara bihi minhu, melainkan Allah Ta'ala nak menghapuskan segala dosa-dosanya. Allah Ta'ala nak hapuskan dosa-dosa dia. Sebab tertimpa musibah. Jadi tuan-tuan, bila orang yang ingat mati, dia ditimpa musibah, maka bagi dia musibah yang menimpa dia itu adalah lebih ringan berbanding daripada kesakitan mati. Bahkan musibah yang menimpa dia itu Allah Ta'ala nak hapuskan dosa. Penghapusan dosa adalah berita gembira bagi seorang mukmin. Dan tak ada dosa, terhapus dosa kita bila Allah akan timpakan musibah kepada manusia. Dan orang yang ingat mati ini, apabila dia mendapat nikmat dan kesenangan, bila dia dapat nikmat dan kesenangan, maka dia akan terhindar daripada tipu daya kesenangan tersebut. Kita, bila kita senang, kadang-kadang kita fikir macam-macam nak buat. Duit banyak, macam-macam kita fikir. Nak pergi sana, nak pergi sini, ya. Kita berniaga, dapat duit, dapat peluang lagi besar untuk kita kumpulkan duit kita, tuan-tuan. Nak kumpulkan harta kita. Orang yang ingat mati, dia tidak terpedaya. Dia tak terpedaya dengan dunia, tetapi sebaliknya dia akan gunakan segala kesenangan dalam dunia ini untuk dia bawa supaya dia juga senang di hari akhirat, ya? Supaya dia juga senang untuk hari akhirat dia, ya? Jadi sebab itu tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian, ya? Marilah kita sama-sama, ya, untuk kita banyak ingat kepada mati, ya? Banyak ingat kepada mati. Semua orang tahu bahawa mati itu tidak diketahui bila datang. Kita tahu mati ini tak tahu datangnya bila, di mana tempatnya, apa sebabnya kita mati. Jadi bila kita tak tahu bila masa kita mati, ke mana kita nak mati, apa sebab kita akan mati, sebab sakit ke, sebab menelangar kereta ke, sebab jatuh pokok ke, sebab mati lomeng ke, kita tak tahu apakah penyebab kita mati, ya? Ada orang dia rasa dia ni sakit jantung, jadi dia rasa dia besok mati disebabkan oleh sakit jantung. Tapi rupa-rupanya dia mati bukan sebab sakit jantung, dia mati dengan sebab dia langgar kereta. Ada orang, tuan-tuan, dia rasa dia besok dia mati dengan dilanggar oleh kereta, sebab dia hari-hari naik kereta, hari-hari naik kereta, hari-hari naik motor. Dia rasa dia besok mati di atas jalan. Rupa-rupanya tidak, dia mati ketika mana? Ketika mana sedang tidur, kan? Kita tak tahu bila. Jadi bila kita tak tahu bila kita mati, di mana tempat kita nak mati, apa sebab, apa penyebab kematian kita, maka tuan-tuan, kita tak ada pilihan melainkan untuk bersedia untuk mati, ya? Melainkan bersedia untuk mati. Jadi bila bersedia untuk mati, maksudnya kita kena banyak ingat mati. Bila kita ingat ke mati, baru kita buat persiapan untuk mati. Tapi kalau kita tak ingat ke
kepada mati, tuan-tuan, kita takkan buat persiapan untuk mati. Umur kita dah 50 tahun, kita rasa kita dah sihat, tak ada kursi mandi, tak ada darah tinggi, tak ada apa-apa. Kita rasa lama lagi kita hidup. Kan? Kita rasa lama lagi kita hidup ni. Sedangkan tuan-tuan, mati itu tidak syaratnya sakit. Mati itu tidak syaratnya tua. Mati itu boleh datang pada bila-bila masa. Jadi kita mengingati hakikat ini, kata Imam Qurtubi, maka kita akan sentiasa buat persiapan untuk mati. Kita akan sentiasa buat persiapan untuk mati. Sebab tu para ulama dahulu, orang-orang yang saleh dahulu, diceritakan kepada kita bagaimana orang-orang saleh dahulu dia akan berkumpul. Dia akan berkumpul di kubur. Orang saleh dulu dia akan duduk di tepi-tepi kubur, tuan-tuan, sebab nak ingat mati. Kita hari ini tak nak pergi kubur. Kita tak nak pergi kubur, tuan-tuan. Tapi orang saleh ni dia pergi di kubur. Dia sampai di kubur, lalu dia berkata, tuan-tuan, Ar-Rahil, 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 Ar-Rahil. Jadi dia kata apa? Masa Ar-Rahil itu dah sampai dah masanya kita nak pergi. Sampai dah masanya kita nak pergi. Sampai dah masanya kita nak pergi. Tuan-tuan, orang-orang saleh duduk di mana? Di Madinah, duduk di kawasan Baqi', tempat kubur. Sampai dah masanya kita nak pergi. Sampai dah masanya kita nak pergi. Kita dah berangkat dah ni. Maksudnya apa? Kita sedar diri kita ni nak mati lagi dah ni. Sampai masa-masa kita akan mati ni, tak lama lagi kita akan berangkat lagi. Apa persiapan kita? Dah banyak dah fikir kita. Sembahyang kita macam mana? Tahajud kita macam mana? Baca Quran kita macam mana? Hubungan kita dengan masyarakat macam mana? Hubungan kita dengan jiran-jiran macam mana? Ada tak kita sakit hati orang? Ada tak kita rompet orang? Ada tak kita caci maki orang? Kita nak mati ni, buat persiapan untuk mati. Minta maaf dengan orang, buat baik dengan manusia. Jangan kita rompat orang, jangan kita fitnah orang. Kita di akhir zaman ni, tuan-tuan, makin lama makin banyak kita buat fitnah. Di akhir zaman ni macam-macam benda yang haram kita makan. Jadi kita mula muhasabah diri kita. Jadi kita mula bersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Bila ingat nanti, ingat kita dah berangkat tadi, kita mula bersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Suatu hari datang Gubernur Madinah ke Madinah. Datang Gubernur Madinah sampai di Baqi'. Dia tengok tak ada lagi dah orang-orang yang sebut perkataan Ar-Rahil, Ar-Rahil. Lalu ditanya oleh Gubernur tadi, manakah perginya orang-orang saleh yang menyebut perkataan Ar-Rahil, Ar-Rahil? Lalu dibagi tahu oleh orang-orang Madinah. Dia kata mereka yang menyebut perkataan Ar-Rahil, Ar-Rahil itu sudah pun meninggal dunia. Mendengar perkataan itu, Gubernur pun menyebut kata-kata. Gubernur kata, alangkah beruntungnya orang ini yang sentiasa menyebut-nyebut tentang kematiannya. Dia sentiasa buat persiapan untuk mati. Maka akhirnya dia pergi dalam keadaan bekalan yang mencukupi. Orang yang nak mati tetap dia bawa bekalan. Jadi kata Gubernur Madinah tadi, dia kata beruntungnya orang ni, dia ingat mati dan dia dah sediakan bekalan untuk mati. Maka dia pergi meninggalkan kita dalam keadaan bekalan yang cukup. Kita tak tahu lagi mati kita macam mana, tuan-tuan. Ada orang mati dalam keadaan baca Quran. Ada orang mati dalam keadaan dia sedang sujud. Ada orang mati, tuan-tuan, dalam keadaan dia bersukaria. Ada orang mati dalam keadaan sedang mencipta. Sebab seseorang tadi dia akan dimatikan dalam perkara yang dia sukai. Benda apa yang dia suka buat,
insya-Allah dia mati dalam keadaan itu. Kalau dia suka baca Quran, insya-Allah mati dia dalam keadaan baca Quran. Kalau dia suka duduk lepak bawah pokok, berborak bawah pokok, ada harapan mati ke bawah pokok. Nah, kalau suka kegemaran dia, pergi mengeteh. Pagi mengeteh, hari mengeteh, petang mengeteh, malam mengeteh. Sudahnya mati dekat kedai kopi. Jadi tuan-tuan, kita lah buat persiapan. Kita lah yang nak menentukan macam mana bentuk kematian yang kita kehendaki. Ada orang tuan-tuan mati dalam keadaan berdakwah. Seorang sahabat saya, dia pergi keluar 40 hari ke Kelantan. Keluar 40 hari di Kelantan, tuan-tuan. Keluar dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dia jumpa saya betul, tak saya nak keluar 40 hari di Kelantan. Tuan-tuan, waktu di Kelantan, dia sedang iktikaf di masjid. Selepas asar, sahabat-sahabat dia ajak pergi ziarah rumah ke rumah untuk dakwah. Lalu dia kata tak apa, pergilah. Hari ni dia tak sihat badan. Tuan-tuan, jadi dia nak habiskan masa iktikaf di masjid. Jemaah tadi semua pergi ziarah rumah ke rumah. Tuan-tuan, balik sahabat-sahabat yang daripada ziarah rumah ke rumah tadi, dan dapati sahabat saya sudah sesak nafas, meninggal di dalam masjid dalam keadaan i'tikaf di masjid. Allah Rabbi, tuan-tuan, suatu kematian yang dicemburui. Pergi dakwah, keluar pergi dakwah 40 hari, duduk dalam masjid i'tikaf batu tu, tuan-tuan, mati dalam keadaan i'tikaf di masjid. Sebab kesukaan dia nak pergi dakwah, keluar dakwah, itu yang dia suka. Maka dia mati di jalan dakwah. Kita besok mati dari jalan mana, tuan-tuan? Kita melihat kematian orang yang sangat mencemburui kita. Kita cemburu terhadap kematian dia. Tapi kita kalau buat persiapan, tuan-tuan, supaya Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Yazid Al-Qashi bertanya kepada dirinya sendiri. Ini bagaimana orang-orang dulu, tuan-tuan, para ulama dahulu, dia banyak bercakap pada diri sendiri. Dia kata, kasihan kamu wahai Yazid, siapa yang akan salat untukmu setelah kamu meninggal dunia nanti? Siapa yang berpuasa untukmu setelah kamu meninggal dunia nanti? Siapa yang akan meminta keredaan Tuhan untukmu setelah kamu meninggal dunia nanti? Tuan-tuan, kita tanya diri kita, kamu diri kita tadi, kamu siap kita, siap kita. Besok kita dah mati, siapa agak nak salatkan kita, tuan-tuan? Siapa nak salatkan kita? Anak-anak kita mampu tak nak salatkan kita? Siapa nak mandikan jenazah kita? Anak-anak kita yang ada sekarang, yang duduk bersama kita ini, mampu tak nak mandikan jenazah kita? Hakikatnya hari ini, tuan-tuan, ramai orang yang meninggal dunia, kan? Anak-anak dia datang jumpa kita di hotel kuasa masjid. Dia datang, Ustaz, jenazah bapa ni saya serahkan kepada Jaki, nak buat macam mana? Kita serahkan kepada Jaki, nak buat macam mana? Kita berkata, Tuan, mari sama-sama dah kita uruskan jenazah bapa ni. Tak apa, kami dah sepakat dah dia mati, nak serahkan kepada Jaki masjid semua. Tuan-tuan, itu nasib jenazah ni. Satu hari besok kita jadi jenazah, apakah nasib kita sama dengan dia? Tak ada anak yang nak mandikan kita. Tak ada anak. Anak itu rasa
rasa jijik dengan kita. Ya. Sebab apa? Sebab kita dah berbau musuh, tuan-tuan. Ya. Waktu diangkat jenazah kita, keluar angin daripada mulut kita, baunya sangat busuk. Anak kita tak nak bau. Waktu nak mandikan kita ni, tuan-tuan, nak dikeluarkan najis, ditekat pun kita keluarkan najis yang keluar semuanya busuk. Anak-anak kita tak sanggup nak cempok dubur kita, nak keluarkan najis kita, tuan-tuan. Waktu tu kita dah tak berdaya, kita tak boleh nak cempok sendiri, kita dah jadi jenazah. Macam mana kesian tak kita waktu tu, tuan-tuan? Anak kita ada 5 orang, ada 10 orang, tapi tak ada seorang pun yang boleh menguruskan jenazah kita. Tuan-tuan, yang nak sembahyangkan kita siapa? Kawan-kawan kita, kawan-kawan yang sama pergi mancing, kawan-kawan yang sama mengeteh, kawan-kawan yang selama ini bersama dengan kita, bergerak ketawa dengan kita. Waktu kita masih lagi jadi jenazah, masih lagi jenazah kita duduk atas rumah, kawan-kawan kita yang sama-sama sembang buat lawak jenazah sama kita, tuan-tuan, kapal waktu dia sedang bergerak ketawa. Dia buat lawak, kita masih ikat ni. Dia buat lawak, tuan-tuan, dia masih lagi boleh bergerak ketawa. Tuan-tuan pergi tengok orang meninggal dunia, kayak bawah kemah, duduk ramai tu, sekarang cerita boleh mengumpat lagi, kita di atas. Itu kawan-kawan kita yang sama mengeteh dulu. Tak ada nak baca Yasin untuk kita, tak ada yang doakan kita. Tuan-tuan, kalau dah macam ni keadaan kita waktu nanti, tuan-tuan, apa lagi yang boleh membantu kita melainkan amalan-amalan kita? Ya? Lalu kata Imam Al-Qurtubi, wahai manusia, mengapa kamu tidak menangisi dirimu yang masih hidup? Siapa yang mahu meminta kematian, di mana kubur akan menjadi rumahnya, tanah menjadi selimutnya, dan ulat serta cacing menjadi temannya. Ya. Jadi kata dia, lebih baiklah kita menangis sekarang. Nangis kita sekarang. Ya. Besok waktu kita jadi jenazah, kita dah tak mampu nak nangis lagi dah. Tak ada orang nak solatkan kita. Anak-anak tak boleh, tak sanggup untuk memandikan jenazah kita. Jadi menangis kita sekarang, bagi tahu kepada anak-anak kita, bagi tahu kepada anak-anak kita, biar dia jadi anak yang soleh, yang mampu mengendalikan jenazah kita, yang mampu membahayakan jenazah kita, yang mampu untuk mendoakan kita. Ya? Sebab besok tak ada siapa lagi dah, tuan-tuan, yang kita nak harapkan melahirkan aliran pahala doa yang datang daripada anak-anak yang soleh. Ya? Jadi tuan-tuan dan makhluk, ya, maka kita berhasab lagi kita sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita kekuatan untuk kita terus melakukan amal-amal kebajikan, untuk terus kita melakukan amal-amal ibadah, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita anak-anak yang saleh. Seperti mana doa Nabi Ibrahim AS, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh, kurniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh, kurniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan, tuan-tuan, anak-anak kita nanti akan mendoakan kita. Anak-anak kita nanti pergi ke kubur kita, mudah-mudahan ada kiriman-kiriman pahala untuk kita di akhirat besok, di kubur besok, insyaAllah. Tuan-tuan, cukup sekali itu. Mohon maaf atas kata saya. Minta maaf kalau ada yang terkasar bahasa. Mudah-mudahan kita semua dapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu. Aqul qawli hadza, wallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
آمين آمين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا علمنا الذي ينفعنا. ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الأهل الأنصار بالأنثى وذكر. ربنا وفقنا في كل ما ترتضي قلب فعلا كراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الله منكم.